بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha akan diri kita, dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke kubur kita sesuatu yang menggembirakan kita, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kitab yang kita membahaskan tentangnya, iaitu kitab Aqidatul Muslimin. Kita telah sampai pada soalan yang ke-15, betul tak? Dan halamannya ialah ke-17. Halaman ke-17, soalan yang ke-15. Jadi kita seperti biasa, setiap yang ada kitab ni boleh tengok kat kitab. Kita akan baca matanya, kemudian terjemahannya, dan kemudian kita masuk membahaskan isi kandungan di dalam kitab ini, insya-Allah. Soalan yang ke-15, as-su'alu takallam 'anit tawassuli bil awliya. Al-jawabu yajuzu at-tawassulu bihim wa la yu'rafu fi dhalika mukhalifun min ahli al-haqqi salafan wa khalafa. Al-hadithu anna Umar tawassala bil Abbas qailan Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, rawahul Bukhari. Soalan yang ke-15 bincangkan tentang tawassul dengan para wali Allah. Jawapan, tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang yang berada pada jalan kebenaran, ahlul haq, sama ada generasi salaf maupun generasi khalaf, yang menyalahi pendapat bahawa tawassul dengan para wali itu dibolehkan. Dalam hadis disebut bahawa Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, bapa saudara Nabi, dengan berkata, Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi kami, yakni Abbas, supaya engkau menurunkan air hujan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan masuk membahaskan tentang bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Kalau soalan yang ke-14 sebelum ini, kita membahaskan tentang bertawassul dengan para anbiya. Kita datangkan dalil daripada Quran, kita datangkan dalil daripada hadis, kita datangkan dalil daripada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa bertawassul dengan para nabi itu dibolehkan berdasarkan dalil Quran, hadis dan juga ijma'. Setelah kita bahaskan itu pada pertemuan yang lalu dalam soalan yang ke-14, hari ini kita akan masuk soalan yang ke-15. Soalan ke-15 ini penting. Seperti mana ada orang yang mengharamkan bertawassul dengan Nabi, juga ada orang yang dia mengharamkan bertawassul
dengan wali. Baik, wali ni dari sudut neraca ahli sunnah wal jamaah ada ke tak ada? Dulu kita ahli sunnah meyakini ada nabi dan Allah sokong nabi itu dengan mukjizat. Ini dengan ijma', tidak ada khilaf. Tak ada khilaf tentang ini. Ada dalil Quran, ada dalil hadis yang sangat banyak. Abu Mansur sebut bahawa Allah utuskan nabi, Allah utuskan mukjizat bagi mereka. Juga Al-Imam Abu Mansur dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dia kata juga ijma' adanya wali dan Allah Ta'ala sokong kewaliannya kerana dia mengikut Nabi dengan karamah. Di sisi ahli sunnah tidak menolak adanya waliyun min awliyaillah. Maknanya kita terima kerana ada dalil Quran. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa para awliya, para wali, mereka ini tidak ada bimbang dan tidak ada takut pada mereka di dunia dan di hari akhirat. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Makna ini satu dalil daripada dalil-dalil yang banyak tentang adanya awliya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kisah awliya yang menyebut tentang kewalian Sayyidina Umar radhiyallahu an, masyhur di dalam hadis tentang martabat kewalian Maryam, buah-buahan bukan pada waktu bulan musimnya, sedangkan dia berada di rumah dan dia tak boleh keluar daripada rumah itu. Maka karamah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha akan diri kita. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ke kubur kita sesuatu yang menggembirakan kita, dan kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kitab yang kita membahaskan tentangnya, iaitu kitab Aqidatul Muslimin,
Kita telah sampai pada soalan yang ke-15. Betul lah? Dan halamannya ialah ke-17. Halaman ke-17, soalan yang ke-15. Jadi kita seperti biasa, setiap yang ada kitab ni boleh tengok kat kitab. Kita akan baca matanya, kemudian terjemahannya, dan kemudian kita masuk membahaskan isi kandungan di dalam kitab ini, insya-Allah. Soalan yang ke-15, as-su'alu takallam 'anit tawassuli bil awliya. Al-jawabu yajuzu at-tawassulu bihim wa la yu'rafu fi dhalika mukhalifun min ahli al-haqqi salafan wa khalafa. Al-hadithu anna Umar tawassala bil Abbas qailan Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, rawahul Bukhari. Soalan yang ke-15 bincangkan tentang tawassul dengan para wali Allah. Jawapan, tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang yang berada pada jalan kebenaran, ahlul haq, sama ada generasi salaf maupun generasi khalaf, yang menyalahi pendapat bahawa tawassul dengan para wali itu dibolehkan. Dalam hadis disebut bahawa Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, bapa saudara Nabi, dengan berkata, Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi kami, yakni Abbas, supaya engkau menurunkan air hujan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan masuk membahaskan tentang bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Kalau soalan yang ke-14 sebelum ini, kita membahaskan tentang bertawassul dengan para anbiya. Kita datangkan dalil daripada Quran, kita datangkan dalil daripada hadis, kita datangkan dalil daripada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa bertawassul dengan para nabi itu dibolehkan berdasarkan dalil Quran, hadis dan juga ijma'. Setelah kita bahaskan itu pada pertemuan yang lalu dalam soalan yang ke-14, hari ini kita akan masuk soalan yang ke-15. Soalan ke-15 ini penting. Seperti mana ada orang yang mengharamkan bertawassul dengan Nabi, juga ada orang yang dia mengharamkan bertawassul dengan wali. Baik, wali ni dari sudut neraca ahli sunnah wal jamaah ada ke tak ada? Dulu kita ahli sunnah meyakini ada Nabi, dan Allah sokong Nabi itu dengan mukjizat. Ini dengan ijma', tidak ada khilaf. Tak ada khilaf tentang ini. Ada dalil Quran, ada dalil hadis yang sangat banyak. Abu Mansur sebut bahawa Allah utuskan Nabi, Allah utuskan mukjizat bagi mereka. Juga Al-Imam Abu Mansur dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dia kata juga ijma' adanya wali, dan Allah Ta'ala sokong kewaliannya kerana dia mengikut Nabi dengan karamah. Di sisi ahli sunnah, ahli sunnah tidak menolak adanya waliyun min awliyaillah. Maknanya kita terima kerana ada dalil Quran. Allah berfirman, ala inna awliya Allah
la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa para aulia, para wali, mereka ini tidak ada bimbang dan tidak ada takut pada mereka di dunia dan di hari akhirat. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Makna ini satu dalil daripada dalil-dalil yang banyak tentang adanya awliya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kisah awliya yang menyebut juzut tawassulu bihim, harus boleh bertawassul dengan mereka, dan ini dengan ijma'. Ijma' ni tak ada khilaf. Lepas tu Wahabi kata tak boleh tu, dia bukan ulama. Begitu senang. Dia bukan di kalangan ulama-ulama yang kita sebut. Kerana Al-Wahabi, hatta Muhammad bin Abdul Wahab, apabila ulama-ulama mazhab Hambali dia menyenaraikan ulama-ulama mazhab Hambali, Imam Ibn Humaid mufti Makkah, dia tak masukkan Muhammad bin Abdul Wahab di kalangan ulama-ulama mazhab Hambali. Dia masukkan ayahanda dia orang alim. Ayah Muhammad bin Abdul Wahab, ayah dia seorang alim dalam mazhab Hambali. Tetapi ayah dia ini sangat tidak suka dengan anak dia, marah, tak mengaji fiqah seperti mana ulama-ulama. Mengaji sendiri, dia baca sendiri, tak mengaji cara tradisi ulama. Apa nak jadi ulama macam mana? Maka akhirnya baca sendiri ni, sehingga diriwayatkan ayah dia ni tidak suka dan marah kepada dia. Dan bagi dia, ketaksuban kepada orang yang namanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini seolah-olah macam Quran. Dan kalau dia kata saya ikut Quran, sebenarnya makna kata-kata dia ialah dia ikut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bukan ikut Quran. Ini kata Ibnu Humaid dalam kitab dia Suhubul Wabilah ala Dhara'ih Al-Hanabilah. Hatta dia ada saudara lelaki, namanya Syekh Sulaiman. Itu saudara lelaki dia, Syekh Sulaiman ini, kata Mufti Ibnu Humaid Al-Hambali, dia mazhab Hambali, dalam kitab dia Suhbul Wabilah, dia kata Syekh Muhammad Sulaiman ini detect kesesatan Muhammad bin Abdul Wahab, dan dia karang 2 buah kitab. Abang dia atau saudara kandung dia karang 2 buah kitab, rak dia, menolak dia, refute dia, menolak dia. Dia namakan satu kitab tu As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'ala Al-Wahabiyah, itu nama dia. Satu kitab lagi Al-Faslul Khitab fi Raddi 'ala Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi 2 buah kitab ni bila dia karang, dan dia duk bimbang, dia kenal saudara dia ni, kalau tak boleh nak berdebat, dia bunuh orang. Maka dia lari, kalau tak silap saya, ke Mesir ataupun tempat lain. Dan saudara dia ini kata, lelaki ni Muhammad bin Abdul Wahab ni, kalau dia tak menang dalam debat dengan orang kalah, dan banyak kaedah macam tu lah, maka dia akan cari orang untuk bunuh. Mana teroris ni dah diperkenalkan di zaman Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Dan dia telah hantar ada seorang gila. Orang gila ni, dia punya tabiat dia kalau dapat senjata bunuh orang. Tetapi dia hantar untuk bunuh saudara kandung yang duduk dalam masjid. Kerana tolak dia, maka bila orang gila tu datang mendekati Syekh Sulaiman, orang gila ini dia bimbang, takut. Dia kata, dia buang senjata dia, dia kata kamu berada dalam keadaan aman. Dia tak bunuh. Ini adalah cara Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dia tidak dapat nak kalahkan orang, maka dia akan cari cara yang buruk untuk dia bunuh orang tersebut. Dan ini cara ini dibuat oleh Daesh, oleh ISIS, oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahab di awal era mereka mula mengganas di Saudiah di zaman dahulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kembalilah kepada tajuk kita ni. Tajuk ini
nak menerangkan kepada kita bertawassul dengan para anbiya ini harus boleh secara ijma'. Kita bertawassul dengan orang saleh, dengan sahabat Nabi, dengan para tabi'in, dengan para tabi'in, dengan ulama kita, ulama hadis ke, ulama tasawuf ke, mana-mana ulama ahli sunnah, itu boleh. Kalau orang tanya siapa ustaz yang kata boleh, itu secara ijma'. Ustaz kata ijma' tadi, maka kita boleh jawab di sini yang menukilkan boleh bertawassul dengan para ulama secara ijma' ialah seorang ulama mujtahid. Dia bukan biasa-biasa ulama mujtahid. Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki, dia sebut ini di dalam kitab dia Shifa As-Saqam. Shifa As-Saqam. Dalam kitab ini dia kata, i'lam annahu yajuzu wa yahsunu at-tawassulu wal isti'anatu wat tashaffu'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa jawazu dhalika wa husnuhu min al-umur al-ma'lumati li kulli dhi dinin al-ma'rufati min fi'l al-anbiya'i wal mursalin wa siyar as-salaf as-salihin wal ulama'i wal 'awami min al-muslimin ولا ينكر أحد ذلك من أهل العلم والعلماء ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الصغاء على الضعفاء الأعمار وابتدع ما لم يسبقه إليه في سائر الأمصار. Dia kata jelas. Dia kata di sini bertawassul dengan para salihin. Dia kata ketahuilah boleh dan baik bertawassul dengan Nabi ini dan harus itu adalah perkara yang maklum, yang diketahui oleh setiap orang, setiap lapisan, dan ini boleh diketahui daripada perbuatan Nabi. Boleh bertawassul ni Nabi sendiri ajar, dan para rasul, dan sirah perjalanan para salaf yang mulia, yang saleh, dan ulama dan orang awam di kalangan muslimin. Dan tak ada orang yang mengingkari boleh bertawassul dengan para anbiya, hinggalah datang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah orang yang mula-mula sekali dalam sejarah mengharamkan tawassul. Ini dalam sejarah. Berarti Imam Syafi'i tak pernah, Imam Ahmad tak pernah, tak ada ulama sebelum dia. Dia meninggal pada tahun 728 Hijriah. Berarti di zaman salafus salih tak ada seorang pun yang mengharamkan tawassul, tak ada. Dan setelah zaman salafus salih tak ada seorang pun yang mengharamkan tawassul, hinggalah datang seorang lelaki di kurun ke-7 ke-8 Hijriah namanya Ibnu Taimiyah. Dia bercakap dengan perkataan yang nak menipu orang ramai, dan dia buat bid'ah dengan mengatakan bahawa bertawassul dengan Nabi dan juga orang salihin itu adalah haram, syirik, dia kata. Maka mengikut akan dia akan golongan Al-Wahabiyah. Hari ini orang yang ikut ajaran Al-Wahabiyah, maka mereka ikut cara Ibnu Taimiyah tentang perkara ini. Adapun kita, tuan-tuan, kita tak ikut ini. Kita ikut ulama-ulama di kalangan salafus salih. Kita ikut mereka. Kemudian kalau orang tanya kita boleh bertawassul dengan ulama ni, antara dalilnya apa? Kalau ada hadis, kita kata ada satu hadis, iaitu Sayyidina Umar bertawassul dengan bapa saudara Nabi namanya Al-Abbas. Al-Abbas ni kira ulama lah di kalangan sahabat Rasulullah. Dia pak saudaranya Nabi SAW. Hingga Sayyidina Umar kata, Allahumma inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan sebab bapa saudara Nabi kami. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari
Dan hadis ini adalah dalil harus ataupun boleh bertawassul dengan orang yang saleh, dengan ahlul bait, kerana Al-Abbas tu daripada ahlul bait, daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut oleh siapa? Disebut oleh ulama-ulama kita, antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Tapi golongan ini dia kata, tahu tak kamu, dia kata sebenarnya Sayyidina Umar ni bertawassul dengan Al-Abbas kerana Nabi dah meninggal. Sebab itulah Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, kerana kalau boleh bertawassul dengan orang yang mati, nescaya Nabi dah bertawassul dengan Sayyidina Umar telah bertawassul dengan Nabi. Nak jawab lagu mana? Jawabnya, kita jawab kepada mereka bahawa Sayyidina Umar dia bertawassul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi dah meninggal dunia. Kerana Sayyidina Umar pun tak kata dia bertawassul dengan Al-Abbas kerana Nabi telah meninggal dunia. Dia tak kata itu. Dan dia tak ada buat isyarat apa-apa pun bahawa dia bertawassul dengan Al-Abbas kerana Nabi meninggal. Dan ini memberi makna tak boleh bertawassul dengan Nabi yang telah meninggal dunia. Tidak. Kerana kita dah belajar sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat, orang yang buta tu kan, di zaman Nabi itu, dan juga seorang lelaki di zaman tabi'in bertawassul dengan Nabi apabila disarankan oleh Uthman bin Hunayf. Masa tu Nabi dah meninggal dah. Maka itu menunjukkan boleh seorang tabi'in, Nabi dah meninggal dah, dia bertawassul dengan Nabi, maka itu boleh. Maka kita kata begini, Al-Abbas dia tak kata pun tak boleh bertawassul dengan Nabi. Dan Sayyidina Umar tidak pernah kata pun tak boleh bertawassul dengan Nabi yang telah wafat. Tak ada yang kata macam itu. Maka bertawassul dengan Nabi masa dia hidup boleh, bertawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat pun boleh. Cuma persoalan di sini nak jawab, kenapa Umar bertawassul dengan Al-Abbas setelah Nabi meninggal? Jawabnya di sini, kerana dia nak jaga hak kekerabatan Al-Abbas itu dengan Nabi. Nak jaga hak kekerabatan Al-Abbas dengan Nabi. Kata begini ni ada dalil ke? Ada dalil yang meriwayatkan tentang ini. Kerana bila mana Ibnu Abbas dia buat tawassul dengan bila Sayyidina Umar bertawassul dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata, Allahumma innal qauma tawajjahu bi ilaika limakanin min nabiyyika. Ya Allah, sesungguhnya datang manusia, mereka ini bertawassul dengan saya kerana martabat saya di sisi Nabi. Maknanya kerana kekerabatan, kerana dia ni pak saudara Nabi. Sebab itulah datang orang bertawassul dengan dia. Subhanallah. Maka berdasarkan ini, riwayat ini jelas bahawa bukan kerana Nabi meninggal dunia, bukan. Kemudian satu lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi kita ni banyak tinggalkan perkara-perkara yang boleh dibuat, mubah, yang harus. Dan itu tidak menunjukkan bahawa kalau benda tu Nabi tak buat, ianya jadi haram terus. Bukankah kaedah usul at-tarku la yuntiju haraman? Nabi tak buat, itu bukan maknanya benda tu haram. Misal contoh, di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
dihidangkan oleh Maimunah satu hidangan daripada dhab, biawak pasir. Biawak pasir, dhab lah. Dan dhab ni dia ada satu lidah, dia tak macam biawak, dia ada dua lidah. Dhab ni boleh dimakan dari sudut hukum syarak. Bila mana dihidangkan kepada Nabi dhab yang dia panggang, bakar punya, maka Nabi hulurkan tangan, tapi Maimunah kata itu dhab ya Rasulullah. Bila dia dengar ini, Nabi tarik tangan dia. Khalid bin Al-Walid yang datang sama dengan Nabi ketika itu, dia kata, aharamun ya Rasulullah, haram ke ini hingga kamu tak makan? Kata Rasulullah, tidak, tapi kaum saya, bangsa saya tidak biasa makan makanan ini, so dah tak biasa makan, so dia tak nak makan. Di sini bukan menunjukkan bahawa Nabi bila dia tak buat benda tu, itu hukum dia haram. Dan Khalid bin Al-Walid tak faham pun daripada Nabi itu haram. Kerana bila Nabi kata dia tak makan, maka Khalid ambil dan dia makan semua. Khalid bin Al-Walid. Dan ini menunjukkan kalau haram nescaya ditegah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian tuan-tuan, kisah tawassul Al-Abbas, tawassul Umar dengan Al-Abbas ni, komen Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Yustafadu min hadhihi al-qissati istihbabul istishfa'i bi ahli al-khairi was-salahi wa ahli al-baitin nubuwah. Diambil manfaat daripada kisah tawassul Sayyidina Umar dengan Al-Abbas, bahawa boleh sunat bertawassul dengan ulama ahlul khair, ni orang-orang yang baik, as-salah, yang salihin, dan juga dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, jilid yang keempat, halaman 119. Ada hak saya kata ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, boleh bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahan daripada ini, dalil lain yang menunjukkan boleh bertawassul dengan ulama ni. Dan ini dalil daripada perbuatan ulama salaf. Kata nak ikut salaf, kita ikut salaf. Baik, salafus salih, adakah mereka bertawassul dengan orang-orang ulama-ulama? Nah, perbuatan salafus salih, orang zaman dulu, yang hidup 300 tahun Hijriah yang pertama, mereka bertawassul tak dengan orang-orang salih? Ya. Baik, Ustaz, siapa dia? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Dia lahir pada tahun 150 Hijriah. Baik, dia bertawassul dengan siapa? Dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia lahir pada 80 Hijriah. Dia meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun itulah lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila dia dewasa, tiap-tiap hari dia datang menziarahi Imam Abu Hanifah. Dia tahu kelebihan Imam Abu Hanifah, dan dia kata setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, dia kata apa? Seperti ini diriwayatkan oleh ulama besar, diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi yang dia adalah ulama hadis. Dia kata, inni la atabarraku bi Abi Hanifata, saya betul-betul bertabarruk dengan Abu Hanifah. Bertabarruk maknanya mengambil berkat. Nak mengambil berkat dengan Imam Abu Hanifah, kerana Imam Abu Hanifah ni alim, ilmu dia tersebar di seluruh pelosok dunia. Siapa je yang tak kenal dia? Imam Syafi'i lagilah kenal dia, tapi tak sempat jumpa masa dia hidup. Imam Syafi'i pernah mengaji dengan anak murid dia, Hasan Asy-Syaibani di Iraq. Jadi Imam Abu Hanifah ni
jadi masyhur pada dia kerana dia mengaji dengan murid Imam Abu Hanifah yang namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i ini di Baghdad pada ketika itu, tiap-tiap hari dia datang ke kubur Imam Abu Hanifah. Dia kata, inni la atabarraku, sesungguhnya saya mengambil berkat dengan Imam Abu Hanifah, wa aji'u ila qabrihi, dan saya datang ke kuburnya kulla yaumin, setiap hari. Kenapa? Bukan nak sembah kubur, tetapi nak menziarahi kubur. Maknanya boleh tak menziarahi kubur orang-orang salihin? Boleh. Kenapa tak bolehnya? Zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarahilah kubur, kata Rasulullah, itu mengingatkan kamu di hari akhirat. Kamu tengah susah, tengah ada problem, tengah fikir macam-macam, pergi ziarah kubur, tenangkan hati, ingat kita akan meninggal dunia. Kalau mula kamu rasa tamak dengan harta, pergilah ziarah kubur. Dan kadang-kadang orang awam bertawasul juga, bukan hanya ulama-ulama, hatta orang awam. Ini adat kaum muslimin daripada dulu hingga ke hari ini. Itu yang kamu sebut, ya Rabbi bil Mustafa. Siapa tu? Orang awam kan sebut begitu kan? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bi, ya Allah, dengan sebab Nabi. Itu tawassul. Lepas tu orang kita sebut tak? Sebut lah. Dalam aikin tubik, dalam TV sebut. Cuma tak kena barang. Tawassul tak tahu ini tawassul ke tak tawassul. Itu imam di hari Jumaat khutbah kedua, memang familiar lah, kita selalu dengar, Allahumma inni atawassalu binabiyyikal amin, sesungguhnya saya, dia tak terjemah je, bertawassul dengan nabimu yang mulia. Terus terang lagi dia sebut tu, duk sebut tu imam ada tiap-tiap kali. Cuba tengok hari Jumaat ni ada khutbah yang kedua, tengah-tengah sebelum dia buat doa kepada sultan ni, dia akan sebut itu. Kenapa? Kerana jabatan mufti dia memandang ini harus boleh. Dalil banyak yang kita duduk sebut di sini ni, dalil banyak lah ni. Mengatakan itu syirik tu bahaya, mengkafirkan orang muslimin tu bahaya. Jadi ini kita sebut. Jadi tiap-tiap hari Imam Syafi'i ini datang kepada kubur Imam Abu Hanifah. Maknanya boleh menziarahi kubur. Jadi pertama kita sebut tadi, kata-kata Syafi'i ini dia mengambil berkat dengan orang alim. Boleh ambil berkat dengan orang alim, dengan menziarahi kubur dia ni boleh. Jadi ini satu dalil daripada kata-kata Imam Syafi'i ini yang sabit dinukilkan oleh ulama hadis dalam kitab Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad, dan dinukilkan oleh ulama hadis yang namanya Khatib Baghdadi. Jadi ulama hadis ni kalau dia nak meriwayatkan sesuatu, dia hati-hati. Dia akan datangkan perkara yang sabit kepada Imam Syafi'i. Kemudian dia kata Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i mengaku dia tiap-tiap hari datang ke kubur Imam Abu Hanifah. Bab apa? Fa idza aradat li urjatun, fa idza aradat li hajatun, kalau sekiranya berlaku dalam hidup saya satu problem, satu isu dalam hidup saya, wa aji'u, dia kata sallaitu raka'atain, saya solat 2 rakaat. Mungkin zahirnya solat ni solat hajat lah, solat siap-siap di rumah 2 rakaat. Dia ada hajat sesuatu, solat dekat rumah 2 rakaat. Wa ataitu ila qabrihi, setelah solat 2 rakaat dekat rumah, saya, kata Imam Syafi'i, datang ke kubur Imam Abu Hanifah. Wa sa'altullahal hajata indahu, dan saya bila sampai ke kubur Imam Abu Hanifah,
saya kat tangan buat doa kepada Allah. Ini kena faham. Bukan minta dalam kubur, wahai orang dalam kubur, ciptakan saya sesuatu. No, bukan itu. Maknanya, ya Allah, saya berada di tempat yang berkat. Kenapa tuan-tuan? Kerana ulama hadis sepakat, tempat yang dikuburkan orang salihin itu berkat. Macam mana dia duduk dekat rumah dia, orang saleh, tempat yang dia buat ibadat, berkat kan? Jasad dia berada di situ berkat. Kalau dia meninggal dunia, keberkatan dia berada di tempat disemadikan jenazah dia. So tempat yang mereka dikebumikan itu berkat. Bukan untuk tikam nombor ekor. Bukan untuk pilih nombor untuk judi ini. Bukan untuk seseorang tu dia mohon daripada Allah, diberi rezeki yang halal kepada dia, diberi kesihatan kepada dia. Minta dengan siapa? Bukan dengan orang yang meninggal dunia, minta dengan Allah. Tapi di tempat yang mustajab doa, di tempat yang dikuburkan orang salihin. Dan kata Imam Syafi'i, fama tab'udu anni hatta tuqda, dan tak jauh daripada saya meninggalkan kubur Imam Abu Hanifah, doa saya segera dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya ni dalil bahawa kubur orang yang saleh ni, kalau kita buat doa, dia jadi doa yang mustajab. Macam mana masjid, doa tempat mustajab. Macam mana di Multazam, di Kaabah, doa mustajab. Salah satu tempat mustajab ialah kubur anbiya dan orang salihin. Tapi mesti minta dengan Allah, bukan minta daripada makhluk supaya menciptakan sesuatu ataupun menjauhkan sesuatu. Sampai di sini tuan-tuan, habislah kita membahaskan soalan yang ke-15. Nanti insya-Allah kita nak masuk membahaskan soalan yang ke-16. Sampai di sini, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.